Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya akan membincangkan contoh-contoh soalan ADMAT Chapter 6 iaitu Trigonometric Function. Saya juga telah sediakan formula-formula yang terdapat dalam chapter 6 ini. Namun, terdapat juga beberapa formula yang perlu kita hafal dan selebihnya akan diberikan dalam kertas exam nanti. First question. Untuk soalan 1, dia dah bagi tangent alpha sama dengan T dan range dia 0 hingga 90. Means that dia berada dekat kuadran pertama. So, lukis dulu segitiga untuk kuadran pertama. Begini. And kita tahu tangent sama dengan opposite over adjacent. And guna saja formula hypotenuse. Okey, untuk A, dia nak cot negatif alpha. Okey, cot kita tahu iaitu which is 1 over tangent alpha. So, negatif ni kita letak saja kat depan and kita dah tahu tangent alpha ni sama dengan T. So, substitute saja. Next, untuk soalan B iaitu cos 90 degree tolak alpha. Yang ni guna saja formula iaitu cos 90 degree darab cos alpha tambah. Bila cos negatif sin, kita kena switch ke tambah. Dan sin 90 degree darab dengan sin alpha. Okey, kita tahu cos 90 degree sama dengan kosong. Dan ni turunkan saja. Dan sin 90 degree ia 1. Yang ni sin alpha. Kita tengok sin opposite over hypo. So, kita dapat macam ni. So, 1 darab dengan ni, kita akan dapat macam ni. Question number 2. Untuk soalan nombor 2, dia dah bagi set theta sama dengan 1/c dan dia suruh cari tangent kuasa 2 theta in term of c. Okey. Untuk cari tangent kuasa 2 theta, kita boleh tengok formula which is ni dia. Set kuasa 2 A sama dengan, kita akan nampak tak ni? Kita akan muncul tangent kuasa 2 A. So, samalah keadaan macam ni. So, yang ni tak ada kuasa 2 kan? Kita letak saja kuasa 2, tapi bila left hand side kita kuasa 2, right hand side pun kena buat kuasa 2. So, jadi macam ni. So, yang ni kita tukar dalam formula iaitu 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan 1/c squared. So, 1 ni pindah saja ke sana, ia akan jadi tolak. Dan yang ni samakan penyebut, ia akan jadi per dengan c kuasa 2 darab dengan c kuasa 2 ke atas. So, jadi 1 tolak c kuasa 2 over c kuasa 2. Question number 3. Okey, untuk soalan nombor 3, dia dah bagi tangent P sama dengan 4/3 dan tangent Q sama dengan 5/12. And dia dah bagi info lagi satu, tangent P ni dia acute angle. So, bila acute means that dia below 90 degree. Maknanya dia berada dekat kuadran pertama. Dan satu lagi, tangent Q ni dia adalah reflex angle. Means that dia lebih daripada 180. Maknanya dia berada kuadran ketiga dan kuadran keempat. Tapi di sini nampak tak aku ambil kuadran ketiga. Kenapa? Sebab tangent ni positif. Kalau kita ikut formula 8 sugar to coffee, means that kuadran ketiga tu adalah tangent dia positif. So, kita kena guna kuadran ketiga, tak boleh guna kuadran keempat. Okey. So, masukkan saja mengikut tangent iaitu opposite over adjacent and cari hypotenuse. Okey, untuk soalan A, dia nak cot P. Okey, cot kita tahu 1 over tangent. So, tangent P, masukkan saja 4/3. 1 bahagi 4/3, tukar ke darab, 3 naik ke atas. So, jadi 3/4. Untuk soalan B pula, dia nak sin P tambah Q. Okey, formula sin P darab dengan cos Q tambah. Kalau sin dia sama je. Kalau dia positif sin, dia akan still positif sin. Okey, then cos P darab dengan sin Q. Okey, then masukkan saja, guna saja yang triangle yang kita buat tadi. Masukkan saja sin berapa, cos berapa. Okey, di sini nampak tak cos ini saya buat negatif. Kenapa? Sebab Q tadi kan kita dah tahu dia reflex angle dan dia berada dekat kuadran ketiga. Kuadran ketiga selain daripada tangent semuanya negatif. Jadi di sini cos kita akan buat dia negatif. So, sama juga dengan sin, dia akan jadi negatif. So, kita darab, tambah yang ni, kita akan dapat negatif 63/65. Question number
number 4. Okey, untuk soalan nombor 4, dia dah bagi cot theta sama dengan negatif P. And dia cakap dia adalah obtuse angle. So, obtuse angle adalah more than 90 degree but not more than 180. Jadi, dia berada kat quadrant 2. Okey, so kita tahu cot ni adalah 1 over tangent theta. So, tangent theta sama dengan switch saja tempat, itu 1 per negatif P. So, tangent adalah opposite over adjacent. Kita label dulu dan kita cari guna formula hypotenuse. Okey, dan kita cari yang dia nak, iaitu sin 90 degree tolak theta. So, yang ini sin 90 degree tolak theta, dia sama dengan cos theta. Dia dah ada formula, nanti boleh rujuk dalam buku teks ya. Memang formula dia macam tu. So, cos theta opposite over hypotenuse. So, jadi macam tu. Question number 5. Okey, untuk soalan nombor 5, untuk 5A, dia suruh prove sec square x tolak tangent kuasa 2x tolak 2 cos kuasa 2x sama dengan negatif cos 2x. So, kita label dulu left hand side dengan right hand side. So, kita siapkan yang left hand side. Okey, sec square x, kita tahu dia adalah 1 plus tangent square x. So, yang ni turunkan saja. Okey, ya, kat sini nampak tak, ni positif tangent, ni negatif. So, kita boleh hapuskan saja. Tinggal 1 tolak 2 cos square x. Okey, di sini dia akan jadi negatif cos 2x. Sebab apa? Kita base balik iaitu formula double angle, iaitu cos 2a sama dengan 2 cos square a minus 1. Okey, so a ni kita tukar kepada x macam soalan. Okay, nampak tak? Perasan tak? Yang ni cos 2x, yang ni negatif. So, maknanya dia bertukar tempat saja. So, yang ni pindah ke kanan, yang ni pindah ke kiri. Okey, bila kita pindah, nampak tak ni? 1 tolak 2 cos square x. Sama tak macam yang ni? Sama kan? That's why kita boleh assume dia sebagai negatif cos 2x. So, dia sama dengan right hand side. So, kita tulis proven. Okey, untuk soalan 5B1, dia nak sketch graf bagi equation y sama dengan negatif cos 2x. And range dia 0 hingga 2 pi, iaitu 360 degree. Okey, so kita tengok satu persatu, iaitu negatif cos. Maknanya, kalau kita tahu cos berbentuk mangkuk macam ni. So, kalau negatif, kita terbalikkan saja. Disebabkan negatif cos means that negatif 1 darab cos, maknanya dia punya nilai y tu dia start dengan negatif 1 hingga 1 saja. And then kita tengok pula 2x, maknanya 2 kali cycle. So kita lukis 1, 2. Dan yang hujung ni kita label sebagai 2 pi. So inilah graf kita. Untuk soalan nombor 2, dia suruh cari find number of solution to the equation 2 darab sec square x tolak tangent square x tolak 2 cos square x sama dengan x per pi, dan range dia 0 hingga 2 pi. Okey, perasan tak yang ni sama macam soalan yang ni? So maknanya jawapan ni sama. So kita boleh assume terus. Yang ni turun jadi negatif cos 2x. Sebab kita dah buat yang soalan 5A tadi. And sini dia ada cakap juga sini, itu y, nilai y sama dengan ni kan, sesama. So kita boleh assume dia sebagai y. So 2 darab y sama dengan x per pi. Okey, kita kena tinggalkan biar y tu duduk seorang-seorang. So 2 ni pindah ke sana. Ni kan darab, so pindah ke sana, dia bahagi, dia turun ke bawah macam ni. Okey, kita nak cari dia punya straight line of equation. Kita buat saja, masukkan nilai 0 hingga 2 pi sebab range dia 0 hingga 2 pi. So x tu adalah 0, satu lagi adalah 2 pi. So bila x 0, y kita adalah 0, and bila x kita 2 pi, y kita 1. So sini, tadi x kita 0, y kita 0, x kita 2 pi, y kita 1. So kita garis straight line tu, and kita nampak berapa intersection dia. 1, 2, 3, 4. Means dia ada 4 intersection, dan juga bermaksud ada 4 number of solution. Question number 6 and the last question. Untuk soalan nombor 6, dia suruh solve quadratic equation
iaitu x over 2 equal to 5x tolak 24 over x minus 4. Yang ni kita darat silang saja. Bila kita darat silang, kita expand, dapat macam ni. Kita pindah semua ke kiri. Sebab nak tekan calculator, kalau nak tekan calculator, x kuasa 2 ni always positif. So sebab alik kiri ni dah positif, so yang alik kanan ni kita pindah ke kiri. So tekan calculator, kita akan dapat x sama dengan 8, x sama dengan 6. Sekian, terima kasih.